Di Selamat Pagi Malaysia, kita banyak memberikan pengetahuan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai apa jua bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan ini ada satu lagi inisiatif yang menarik sebenarnya daripada KPLB. Dan kita bersama dengan hari ini sangat berbesar hati, yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPLB, yang mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta 8 agensi di bawah Kementerian melaksanakan bantuan keluarga Malaysia bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir di seluruh negara. Itu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Datuk ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak terus masuk ke inisiatif dan juga mengenai banjir secara amnya, kita nak berkenalan terlebih dahulu mengenai KPLB ini dan juga agensi-agensi yang terdapat di bawah KPLB, Datuk. Okey, pertamanya bagi pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kami mengucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia yang memberi peluang kepada kami untuk bercerita lebih kurang tentang inisiatif pasca banjir yang diberi oleh KPLB. Kalau kita nak bercakap tentang KPLB ni, sebenarnya memakan masa yang panjang lah. Saya ingat 3 jam tak limat pun tak habis lagi. Tetapi saya kalau boleh saya sebut secara ringkas, mandat Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni, selalu yang berhormat Menteri kami selalu sebut, mandat KPLB. Kita bercakap tentang pembangunan sosio-ekonomi, kita bercakap tentang pendidikan, kita bercerita tentang pembasmian kemiskinan, kemudian program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan luar bandar, projek bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar. Kemudian ada perkara yang saya ingat ada kaitan dengan apa yang kita bincang lepas ini, ialah berkaitan dengan program perumahan rakyat termiskin, PPRT, yang meliputi program baik pulih rumah, bina baru dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, kita ada beberapa program yang saya rasa sangat sinonim dengan masyarakat luar bandar. Misalnya program latihan kemahiran dan kerjaya, kita panggil PLKK, di mana kita memberikan latihan-latihan yang selalunya berkaitan dengan kemahiran lah, teknikal, TVET dan sebagainya. So melalui kemahiran yang mereka perolehi itu, selalunya mereka yang di B40 lah, B40 di luar bandar ni akan menggunakan kemahiran itu untuk mencari peluang untuk mereka mencari rezeki. Misalnya kita pergi latihan-latihan berkaitan dengan penawaran elektrikal, latihan-latihan berkaitan dengan IT dan sebagainya. Kemudian kita ada juga dipanggil program peningkatan pendapatan. Ini kita beri peralatan, kita beri latihan bersama dengan matlamat supaya melalui bantuan-bantuan yang kita beri itu, mereka dapat sekurang-kurangnya meningkatkan pendapatan dan seboleh mungkinlah kita nak supaya mereka dikeluar daripada kemiskinan itu. Jadi tadi disebut agensi-agensi di bawah KPLB ni, kita ada 5 lembaga kemajuan wilayah. Kita ada Kejora, kita ada Kesedar, kita ada Ketengah, Perda, Kedah, dan kemudian kita ada 4 lagi agensi. Yang terbesar sekali of course MARA itu. Kemudian kita ada Resda, Fekra, Jakwa. Jadi saya sebut, kalau nak cerita tentang lebih lanjut tentang KPLB, MARA itu saja dah makan sejam setengah. Jadi itu sebenarnya KPLB ini sangat besar. Okay. Jadi banjir baru-baru ini, apa yang dilakukan oleh KPLB untuk menyantuni mangsa banjir? Okey, kalau kita bercakap tentang banjir yang telah berlaku baru ni, untuk makluman semua, yang berhormat Menteri kita, apabila berlaku banjir je, saya ingat lagi pada malam hari Ahad, beliau terus mengadakan mesyuarat pada malam hari, pada pukul 9 malam bermula pada ketika itu, dan kita terpaksa buat secara VC, sidang secara atas talian, dan terus menggerakkan bantuan-bantuan yang telah diberi. Yang pertama sekali, kita telah menyediakan, kita namakan bantuan-bantuan bernilai keseluruhan yang daripada semua jabatan agensi bawah KPLB ini, kita telah memperuntukkan sebanyak 4 juta yang meliputi bakul makanan, kemudian keperluan-keperluan lain lah selain daripada bakul makanan daripada semua jabatan agensi di bawah KPLB. Okey, jadi kita gerakkan segera di bantuan-bantuan yang kita boleh berikan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam banjir ini. Ya. Datuk, sebab slot kita pada hari 20 minit, Datuk. Jadi dalam tempoh 20 minit ni pastinya ramai yang ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya inisiatif dan juga bantuan yang diberikan oleh KPLB
KPLB dan juga agensi-agensi di bawahnya. Mungkin Dato' boleh perincikan mengenai bantuan tersebut dan bagaimana cara permohonannya. Okey, yang pertama saya ingat sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita sedia maklum banyak rumah-rumah yang telah orang kata musnah akibat banjir ini. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar bagi bantuan masa banjir ini. Yang pertama saya ingat Yang Amat Menteri pun telah Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberitahu bahawa di bawah bantuan keluarga Malaysia ini yang pertamanya kita memberi bantuan baik pulih. Okey, jadi di bawah KPLB ini kita telah menyediakan peruntukan baik pulih sebanyak 15,000. Dan itu juga bergantung nantilah kepada kerosakan-kerosakan yang berlaku lah kepada rumah-rumah mangsa. Dan kemudian kita juga akan menyediakan peruntukan bina baru yang berjumlah RM56,000. Okey, itu untuk Semenanjung, dan kemudian kalau di Sabah dan Sarawak tu lebih besar sikitlah, RM68,000. Jadi ini antara bantuan-bantuan yang kita akan beri di bawah inisiatif KPLB untuk masa-masa banjir. Okey, mungkin ada yang bertanya pula bagaimana cara nak mohon dan sebagainya. Dan kriteria. Kita. Okey. Untuk membuat penyelarasan supaya kita tak nak berlakunya pertindahan, kita nak supaya semuanya orang kata berjalan secara teratur dan sebagainya. Apa yang kita buat ialah Ketua Isi Rumah akan pergi kepada PKOB, Pusat Kawalan Operasi Banjir Daerah, dan kemudian mereka adalah borang-borang yang perlu mereka isi dan sebagainya. Dan kemudian maklumat-maklumat itu akan dikumpulkan oleh ICU sebagai unit penyelesaian pelaksanaan. Dan kemudian maklumat-maklumat itu akan diberikan kepada sama ada KPLB ataupun kerajaan negeri. Di mana peruntukan-peruntukan juga selain daripada persekutuan ini, kerajaan negeri juga akan orang kata menyediakan peruntukan-peruntukan yang telah diberikan ini. Okay? Jadi untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga, saya ingat hari Sabtu baru ni, Yang Berhormat Menteri juga telah mengarahkan dan satu kenyataan media telah dikeluarkan di mana Yang Berhormat Menteri telah minta supaya pusat sehenti semakan kelayakan bantuan rumah pasca banjir diadakan yang pertama ni kita mulakan dulu di Tadika Kemas Bukit Canggang, Bantin, bermula pada 11 hari bulan hari ini sehingga 13 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Jadi apa yang kita buat ini, tujuan yang yang kita buat seperti ini ialah untuk mempercepatkan lagi proses itu. Jadi Yang Berhormat Menteri kata kita gerakkan Kemas, Tadika Kemas yang kita kebanyakannya banyak tadika kemas yang berada di kawasan-kawasan yang akibatkan banjir ini, yang kita telah bersihkan sebagainya, kita boleh jadikan sebagai one stop center yang mana Ketua Isi Rumah ini boleh datang memberikan maklumat-maklumat dan kita akan selaraskan dengan PKOB. Jadi bagaimana pula dengan kerja-kerja kesukarelawan yang dilakukan oleh KPLB? Dari segi kesukarelawan, saya suka memaklumkan, alhamdulillah, saya sendiri terlibat secara langsung untuk kerja kesukarelawan di bawah KPLB ini. Dan untuk makluman semua, sambutannya orang kata pun, saya katakanlah sangat menggalakkan. Dan kadang-kadang saya pun fikir macam terkejut juga sambutan yang diberi itu. Misalnya sewaktu kita mengadakan program keluarga kampung angkat, ini selaras dengan tanggungjawab yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada KSN. Kita wujudkan satu jawatankuasa pasca banjir dan sebagainya, yang mana JPA telah menetapkan bahawa kementerian-kementerian diberi kampung angkat. Jadi untuk KPLB ini kami telah diberi 2 tempat. Yang pertama di Kampung Bukit Canggang di Kuala Langat, Banting Selangor, dan yang kedua di Kampung Karak Setia di Bentong Pahang. Jadi untuk makluman, sewaktu di Bukit Canggang itu saja kita ada lebih kurang 700 sukarelawan yang telah pergi. Datangnya daripada MAHRA, daripada RESDA, daripada KEDA, Lembaga Pekerja Belayar, yang lain daripada luar Kuala Lumpur. Dan yang paling menarik ini juga ialah mereka ini datang dengan kelengkapan-kelengkapan yang orang kata seolah-olah macam askar nak turun berperang lah. Dengan water jetnya, dengan kelengkapan yang cukup. Ada yang bawa
water jetnya dengan isi diesel kita bimbang kalau tiada bekalan elektrik dan sebagainya. Kita ada bantuan water jet yang isi petrol, diesel dan sebagainya. Maksudnya persediaan itu dah dibuat dengan sebaiknya dengan 700 orang. Dan kemudian kalau kita bercakap di Kampung Karak Setia keadaannya lebih ekstrim pada saya. Kemudian kalau kita lihat lumpur saja sampai paras lutut, kita nak masuk rumah tu kita terpaksa skop keluar lumpur daripada dalam rumah. Dan satu rumah itu saya ingat kita memerlukan lebih kurang 30 atau 40 usaha sukarelawan. Untuk keluarkan dulu hari pertama tu keluarkan lumpur dulu jadi kan. Kemudian kita tak keluar. Tengok kalau kita tengok di TV sana tu kan kita tengok macam mana lumpur nak dikeluarkan. Ini di mana ni? Ini saat saya ini di Kampung Canggang kata saya ni. Ni so kita ada giat marah. KPLB. Itu sahabat KPLB. Yang menarik juga kekuatan di KPLB ni pada saya ialah kita selain daripada kita ada agensi yang saya kata 9 agensi tadi dan kemudian kita ada juga orang kata pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran TVET. Misalnya pendawaian, dari segi barang-barang elektronik. Apa yang kita buat ialah mereka ni yang sukarelawan ni selain daripada membantu orang kata keluarkan seluruh, angkat barang, basuh, pinggan mangkuk dan sebagainya, ada juga mereka yang khas kita minta supaya memeriksa bekalan-bekalan orang kata wiring, pendawaian. Kita lihat sama ada maklumlah bila dah terendam dalam air dan sebagainya. Dan kemudian ada juga pelajar-pelajar kita yang datang khusus mereka cek barang-barang elektrik seperti ais, kemudian washing machine, mesin basuh dan sebagainya untuk pastikan bahawa barang-barang ini ada yang boleh digunakan sebenarnya. Tak perlu dibuang pun. Kadang-kadang hanya perlu dibuka, diganti beberapa komponen dan kemudian perlu dikeringkan. Dan kemahiran ini mungkinlah orang kampung yang mana yang terlibat mungkin dia tidak ada kemahiran itu. Tapi bagi mereka yang telah dilatih dalam bidang ini, maka mereka gunakan kemahiran itu untuk membantu penduduk-penduduk kampung yang terjejas. Macam itulah kalau kita boleh nampak di media sosial KPLB, kita boleh tengok pelajar-pelajar marah, memperbaiki kereta-kereta yang besar. GMI juga turun untuk membantu bahagian elektrik, elektronik, semua itu semuanya daripada KPLB. Jadi kita daripada Polis Kedah, daripada MARA, Giat MARA, daripada Perdatek, sebagainya. Kita faham KPLB ini memang besar dengan agensi-agensi di bawahnya juga besar dan juga cukup kukuh. Tapi macam sekarang ni negeri-negeri yang terlibat dengan banjir seperti di Sabah dan juga di Johor. Jadi bagaimana sebenarnya KPLB mengkoordinasi semua agensi-agensi ini untuk bergerak ke kawasan-kawasan selain daripada kawasan tumpuan. Macam kalau 2-3 minggu lepas kita memang berikan tumpuan di sini di bahagian Selangor, Kuala Lumpur dan juga Pahang. Bagaimana dengan negeri lain? Okey, sebagaimana saya sebut di awal tadi, kita KPLB ni alhamdulillah kita punya agensi besar. Okey, kalau kita lihat ada agensi-agensi tertentu yang kita ada di mana-mana. Sebagai contoh KEMAS. Memang boleh katakan setiap negeri kita ada KEMAS, kita ada di daerah kita ada. Kemudian MARA juga kita ada. Dan kalau negeri-negeri yang tidak mempunyai lembaga kemajuan wilayah, sebab lembaga kemajuan wilayah ni tidak semua tempat ada lah. Yang tak ada tu kita ada pula dipanggil pengarah KPLB negeri. Yang mana kita boleh selaraskan juga dengan agensi-agensi bawah kita. Sebagaimana saya sebut tadi, MARA, kemudian KEMAS, kemudian kita ada RESDA, kita ada FEKRA. Jadi agensi-agensi ini semua mereka memang sentiasa orang kata diberi orang kata kesedaran atau peringatan di peringkat kementerian. Kita ada jawatankuasa yang kita bentuk, yang kita boleh orang kata gerakkan pada bila-bila masa saja. Ini yang kekuatan yang kita ada lah di KPLB ini. Dari segi peruntukan pula bagaimana di bawah KPLB dan juga cara KPLB memperuntukkan untuk setiap mangsa banjir ataupun setiap event yang berlaku itu? Okey, dari segi peruntukan macam saya sebut di awal tadi, yang pertama hari itu apabila berlaku terus kita terus letakkan 4 juta tadi saya kata. Setiap jadi lebih kurang kita sediakan 500,000 untuk menyediakan bakul makanan dan juga keperluan-keperluan lain lah selain daripada ada yang minta kadang-kadang orang nak minta bros gigi, nak minta pampers, nak minta bagai itu pun kita sediakan. Dan kemudian kita juga telah diperuntukkan sebanyak 50 juta. Ini adalah kerja-kerja untuk pembaikan macam berlakunya macam contoh di Balai Raya ke TT, jabatan-jabatan kecil dan sebagainya. Projek-projek dipanggil amenity sosial lah untuk membantu di kampung-kampung. 50 juta itu dah diperuntukkan. Jadi saya percayalah kalau kita dapat maklumat-maklumat nanti daripada semua pusat kawalan operasi banjir dan data-data kita, kemungkinannya saya jangkakan mungkin jumlah itu akan besar. Dan kita lihatlah apakah nanti
keputusan dibuat oleh kerajaan, Yang Amat Menteri dan saya percaya kita seboleh mungkin di atas nama keluarga Malaysia kita akan cuba membantu semua mangsa-mangsa yang terjejas sebab Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri juga di kawasan beliau sendiri di Lipis dan kami sendiri, saya sendiri, KSU, ketua-ketua pengarah semua boleh kata kami telah turun sendiri ke Padang, kami lihat sendiri bagaimana orang kata apa kesusahan yang telah dialami oleh keluarga Malaysia yang terlibat dengan banjir ini. Jadi oleh kerana itu bila kita lihat sendiri kita tahu bagaimana kita perlu bergerak pantas untuk bantu mangsa-mangsa yang terlibat dalam banjir baru ini. Bila turun padang baru kita tahu sebenarnya apa keperluan ketika itu. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang apa 2-3 perkara. Tadi kita bercakap mengenai koordinasi di antara KPLB dan juga agensi-agensi di bawahnya. Bagaimana pula kerjasama rentas kementerian ini? Sebab kalau kita boleh lihat pastinya ada infrastruktur di luar bandar yang juga terjejas. Mungkin kerjasama dengan pihak Kementerian Kerja Raya atau bagaimana? Sememangnya kita tidak boleh bergerak secara silo. Okey. Sebab itu selepas ini pun Yang Berhormat Menteri akan mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Seri Mat Rizal Marikan, untuk kita lihat bagaimana koordinasi yang kita buat. Sebab kalau kita lihat KPLB ini tumpuan lebih kepada luar bandar lah. Kemudian di KPKT mungkin di bandar. Sebab kita lihat baru-baru ini yang berlaku itu di Selangor. Kemudian ada juga berlaku di Karak Setia contoh, di Jelebu dan sebagainya. Jadi kita kena koordinasikan supaya peruntukan itu kalau boleh kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin lah. Dan beri orang kata apa secepat mungkinlah bantuan kepada semua yang terlibat dalam banjir baru-baru ini. Bencana yang berlaku pada kali ini adalah bersifat luar jangka. Semua orang tak jangkakan. Jadi apabila berlakunya bencana luar jangka ini, pastinya ada pengajaran yang kita belajar daripada apa yang telah pun berlaku. Di pihak KPLB, apakah persediaan seterusnya jika sesuatu di luar jangka ini berlaku pada masa akan datang? Okey. Tiap-tiap orang kata saya ingat kalau kita ingat dulu kita ingat dulu pada tahun saya 2014 ketika banjir besar itu juga di Kuala Kerai di Kuala Kerai saya ada pengalaman pada ketika itu sewaktu saya bertugas di Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu memang di luar jangka kita pun tak sangka sampai begitu orang kata apa teruk dan dahsyatnya dan begitu juga pada hari ini saya rasa kemungkinannya pada ketika ini kita mungkin tumpuan banyak diberi pada Pantai Timur kita tak sangka tiba-tiba di Selangor berlaku sedemikian rupa. Jadi ini banyak mengajar kita dan di KPLB sendiri kita telah maksudnya kita cuba berdapatkan bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi dan kita sentiasa alert dengan berita-berita yang diberikan oleh mereka ini dan kita pastikan bahawa setiap agensi kita terutamanya apabila mendapat maklumat ini dan kemudian bulan-bulan yang kita sendiri faham bulan-bulan tertentu yang agak sensitif semua ni kita sentiasa letakkan dalam standby mode lah supaya orang semua bersedia seboleh mungkinlah kita cuba mengelakkanlah kelemahan-kelemahan yang telah berlaku dan kita akui itu berlaku tetapi bagaimanapun kita akan cuba sedaya upaya kita untuk memperbaikilah kelemahan-kelemahan itu dari masa ke semasa. Ini yang kita berikan di berita perdana semalam kita lihat keluhan daripada mereka yang berada di luar bandar mereka mencadangkan supaya adanya sistem siren di kawasan mereka. Jadi tidaklah announce guna hela tak dengar pun kat dalam kadang-kadang kelantang-kelentung masak kat dapur tak tahu rupanya air dah naik. Jadi macam mana KPLB melihat perkara ini? Cuma saya sendiri sewaktu saya turun ke kampung Karak Setia di daerah Bentong. Bila saya bercakap dengan mangsa-mangsa yang terlibat dalam banjir itu sendiri memang ada siren sebenarnya. Saya lihat segi tempat siren itu diletakkan apa semua. Tetapi dimaklumkan kepada saya pada ketika itu siren pertama dan siren kedua itu jarak masanya terlampau cepat. Sehingga kan mereka pada ketika itu tidak orang kata apa sempat untuk keluar menyelamatkan diri. Jadi apabila di antara siren pertama tu diberitahu sepatutnya ada masa sikitlah untuk mereka. Jadi dimaklumkan kepada saya apabila siren pertama ini dimaklumkan sebagaimana yang diceritakan kepada saya lah di kampung Karak Setia itu. Bila siren pertama keluar, mereka dah mesti nak keluar. Kemudian tiba-tiba
datang sailing kedua dalam masa yang sangat singkat dan mereka tak sempat mengambil beberapa barang-barang keperluan, hanya sampai sempat capailah apa-apa yang perlu dicapai. Dan apabila mereka nak keluar itu, mereka terpaksa patah balik sebab air telah sampai ke paras tadi, mereka kata. Sangat cepat sebab kebetulan kawasan itu ialah berdekatan dengan sungai dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa lari balik ke rumah masing-masing dan ada yang sempat panjat hingga ke bumbung lah. Itu keadaan yang berlaku lah. Jadi itu saya kata, bila kita pergi sendiri, kita bersembang, bercerita dengan, mendengar keluhan, pengalaman mereka, kita tahu bagaimana itu berlaku. Datuk, bercakap mengenai keluhan, saya memang bertanya kepada semua kementerian yang datang untuk pasca banjir ini, bagaimana sebenarnya rakyat boleh memberitahu terus kepada KPLB keluhan mereka? Mungkin di media sosial, Instagram, Twitter, bagaimana? Okey, di KPLB ni kita banyak saluran-saluran misalnya. Macam saya sebut tadi, kita ada agensi-agensi yang begitu rapat juga orang kata apa dengan masyarakat di luar bandar. Yang pertama, di bawah KPLB ni kita juga sebenarnya yang bertanggungjawab kepada JPKK, Jawatankuasa Mengenai Keselamatan Kampung. Jadi mereka boleh adukan perkara ini, mungkin boleh bawa bincang perkara ini dengan orang kata apa ketua JPKK yang telah dilantik. Dan kemudian macam saya sebut tadi, kita ada agensi-agensi yang begitu dekat dengan masyarakat di luar bandar, Kemas terutamanya. Kemungkinan perkara ini boleh kita salurkan pendapat, pandangan dan sebagainya. Dan kemudian saya ingat kalau di negeri-negeri kita ada Esko luar bandar yang khusus yang bercerita tentang isu-isu di luar bandar. Dan kemudian saya ingat di KPLB itu pun kita banyak saluran mereka boleh orang kata apa melayari web kita, dan mereka boleh hantar apa saja, email, pandangan dan sebagainya lah. Ya, itu sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat sekarang. Cepat. Itulah respon yang paling cepat yang kalau boleh dapat daripada kementerian ataupun agensi-agensi terlibat. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam memberikan pencerahan apakah inisiatif yang diberikan oleh KPLB kepada mangsa dalam pasca banjir ini. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan akhiri pada jam 11 pagi. Ada tetamu khas selepas ini untuk menceriakan pagi anda.